Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Jumaat 23 hari bulan 12 2022, bersamaan dengan 28 hari bulan Jumadal Ula 1444, kita teruskan bicara kita dengan bacaan kitab Hakaza Ashu Ma'al Quran. Demikianlah umat Islam dari kalangan ulama salafus salih dan juga zaman kita ini, bagaimana cara mereka hidup dengan Al-Quran, bagaimana mereka mendapat manfaat daripada Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, kita teruskan perbicaraan kita dengan beberapa kisah. Dia panggil kisah semasa. Maknanya kalau dulu kita dengar cerita ulama salafus salih, maknanya orang dulu di kalangan ulama sahabat, ulama tabi'in, bagaimana mereka terkesan dengan Quran. Mulai CD yang lepas, kita dah masuk kepada episod yang kedua, iaitu orang-orang yang di zaman kita dan macam kita juga sebahagiannya lah. Sebahagian lagi tu bertaraf tuan guru, tuan syekh. Tapi kita nak ambil orang zaman kita, jadi kita sambung. Jadi kisah orang zaman kita yang keempat, tajuk dia Ayatun Mukhifatun Liman Ta'ammal. Ayatun Mukhifatun Liman Ta'ammal. Ayatun Mukhifatun Liman Ta'ammal. Ayat-ayat yang menakutkan bagi mereka yang memerhatikan Al-Quran. Dia perhati ayat Quran, dia akan takut. Ada seorang pendakwah ni, dia cerita, fi jawin hadiin wa lahazati sukun. Pada satu masa, orang panggil suasana tenang lah, suasananya tenang, sunyi, malam. Sedang saya tu penceritanya, bukan Abu Anas ya. Jangan tukar orang pula. Saya tak nak cerita diri saya, cerita orang ni. Jadi aku duduk satu sudut rumah, duduk baca Quran. Dan aku sedang memerhatikan ayat-ayat Quran yang aku baca tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Dia duduk perhati tengok tentang hari kiamat. Apa ayat yang dia baca? Para jemaah sekalian, tuan-tuan, para jemaah boleh buka Quran surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 13 sehingga ayat 15. Surah Al-Haqqah ayat 13 sehingga ayat 15. Fa idza nufikha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Jadi bila dia sedang baca ayat ni, surah Al-Haqqah ayat 13 ni, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sengkakala dengan sekali tiup, mana Israfil tiup dia punya serunai, apa jadi? wa huminatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
dan bumi serta gunung kanang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Rusak. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Pada saat itu berlakulah hari kiamat. Apa jadi para jemaah sekalian dengan peristiwa ini? Kata di tuan ceritanya kata apa? Fasami'tu faj'ata sautan alian mukhifan. Tiba-tiba aku dengar satu suara yang kuat. Satu dentuman yang kuat. Sautan alian mukhifan. Suara yang kuat yang menakutkan. Allahu Akbar. Jadi kebetulan baca ayat Al-Quran ni, tiba-tiba bunyi suara. Fartajaftu. Tuan-tuan, bukan kata takut biasa ni. Tuan pencerita ni kata, irtajahtu, anak aku rasa menggigil. Wata'attu. Jadi rasa memang menakutkan. Malladhi yahsulu ya tura. Apa yang berlaku ni? Berlaku apa ni, pelik sangat ni. Ahya ta'iratun saqat. Kapal terbang jatuh ke, ataupun tong gas meletup ke, apalah yang berlaku dalam suasana yang tenang-tenang ni, tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang menakutkan ini. Apa benda? Ya ilahi malladhi yahsulu, mahal sa'amu, hidup mikir aku nak mati dalam ni, kau kiamat dah ni apa. Jadi kebetulan baca ayat kiamat, berlaku suara. Dia kata kitu akli, mana akal aku tak nak mikir, panik. Bahasa kita kata panik kerana telah takut. Tapi sekejap ya, suara tu hilang balik. Aku pun duduk perhati, tengok tak ada apa yang berlaku. Dan di situlah aku berfikir balik kepada ayat yang aku baca tadi. Fikir balik kepada ayat yang baca ni. Maknanya suara bunyi, tak ada goncang bumi, tak ada satu benda, tak ada benda yang kita nampak terjadi di depan mata kita. Na'udzubillah lah, tsunami ke apa benda ke, tak ada. Wa ma'adzalika faqad jununi. Dalam keadaan itu pun aku dah mula rasa takut, rasa cemas, rasa macam-macam perasaan itu. Jadi bila balik pada ayat kita ni, bagaimana pada hari bumi diguncang. Zulzilatil ardu zilzalaha. Maknanya goncangan bumi yang kuat. Sehingga kan ulama buat analogi macam orang kita menapi beras. Tak, ambil beras letak dalam bekas dulang, goyang. Sebab nak keluarkan antah. Begitulah bumi goyang nak keluarkan isi kandungan dia tu. Allahu Akbar. Ataupun langit terbelah. Jadi bila aku baca balik, Allahu Akbar. Ayat-ayat Quran ni, kalau kita baca dengan hati yang khusyuk, dengan perasaan yang kuat, kita akan terasa para jemaah sekalian bagaimana suasana yang berlaku itu cukup menakutkan itu. Allahummarham. Kemudian Tuan Syekh ni berdoa, kita juga ambillah doa ini untuk menenangkan hati kita. Dia kata, ya Allah, Rabbirham yawmal ard alaika zulla maqamina. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami pada hari kami akan berada di hadapan-Mu dalam keadaan hina. Wa thabbit 'ala sirati aqdamana, dan tetapkanlah kaki kami di atas sirat, nak melintasi sirat pada saat yang gawat itu. Rabbirham dha'fana. Ya Allah, rahmatilah kelemahan kami, lemahnya kami ini. Wa tawalla amrana, susun atur ala perjalanan kami ini dengan jalan yang Kau redha ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Jadi para jemaah sekalian, betapa pentingnya kita tadabbur Quran, betapa pentingnya kita perhatikan makna Quran dan kita kaitkan dengan kehidupan yang kita ada. Jadi ini suasana yang berlaku. Jadi bila kita duduk di sini, di tempat seperti yang kita duduk sekarang ni contohnya, banyak macam-macam lah tuan nak cakap apa tempat macam ni. Tetapi bila kita duduk di sini, kita ta'ammul, kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan. Tengok kepada laut, tengok kepada bukit, tengok kepada ombak, tengok kepada hujan, tengok kepada orang dengan berbagai-bagai kerana yang kita, Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui
kadang-kadang hancur luluh perasaan kita bila tengok hamba-hamba Allah Ta'ala ini, ramai lagi yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih ramai yang beriman pun perangai macam tidak beriman dari sudut pakaiannya, dari sudut pergaulannya. Yang tak beriman, yang betul-betul kufur syirik, masih ramai lagi. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada kisah yang kelima, iaitulah kisah Syekh Muhammad Ibn Saleh rahimahullah ta'ala ketika dia sedang sangat sakit. Dr. Amir Ardui, at-tabib, pakar yang jaga Syekh Muhammad bin Saleh ni rahimahullah ta'ala, di saat akhir dia nak meninggal, dia kata, aku tengok mulut dia bergerak. Kerana Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala yaqra'ul Quran, kan, dia selalu baca Quran. Kemudian dia pingsan ataupun dia terlena senyap. Bila sedar, mulut dia akan sambung balik baca Quran. Aku pun tanyalah anak dia, apa yang Syekh baca tu? Syekh baca apa tu di saat apa ini yang begini gawat? Saya tak dengar dah suara dia. Dia panggil yutam tim ni kalau bahasa kita biasa ni kita panggil macam bunyi, bergerak mulut, ada suara baca, tapi kita tak dapat nak kesan. Kata anak dia, ayah aku duduk baca ayat, tanda ni tuan-tuan, baca ayat surah Al-Anfal ayat 11. Suratul Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Ayat ini turun masa perang Badar. Ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Ayat ini ayat perang Badar. Jadi kita kena ingat para jemaah sekalian, dalam perang Badar ni satu benda yang menakutkan, iaitulah bilangan tentera 300 orang lebih. Senjata tak cukup. Abu Jahal dengan tentera dia 1000 orang dengan senjata yang lengkap, dengan macam-macam peralatan dia bawa. Sudah pastilah secara zahirnya orang akan berfikir, boleh ke nak lawan? Ke kita ni mari cari mati je kat sini ni? Ke kita ni macam-macam mari nak cari mati ni, tak ada apa pun. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, itu suasana yang tidak orang panggil gawat lah, suasana gawat. Maka Allah turunkan hujan pada malam tu. Sahabat-sahabat Nabi dalam yang ketakutan ni semuanya terlena tidur. Baginda Nabi SAW tak tidur. Nabi kita sedang bermunajat. Jadi Allah kata, izghashikumun nu'asa amanatan min. Ketika Allah Ta'ala beri kepada kamu mengantuk. Jadi kenapa saya baca ayat ni rahimahullah? Sebab dia ni terlalu sakit. Jadi bila dia terlena tidur tu, macam satu kerehatan lah sekejap untuk dia. Rehat seketika. Kita pun dalam keadaan takut. Kalau kita boleh tidur, alhamdulillah, itu nikmat. Sebab itulah kata ulama tadabbur, orang boleh lena ketika gawat, ketika takut, ketika cemas, itu rahmat daripada Allah. Sebab dia hilang sekejap stres, tak payah mikir seketika. Tapi kalau terlena waktu orang kuliah, waktu orang duk khutbah, itu daripada syaitan. Ingat baik-baik. Dua perbezaan yang ketara. Maknanya terlena pada waktu mengaji, belajar, itu minas syaitan. Tapi lena pada waktu kita takut, itu amanatan minhu, satu anugerah keamanan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita.
Jadi kita ni kadang-kadang perlu sangat. Saat kita gawat, takut kalau boleh tidur sekejap rehat. Jadi alhamdulillah. Kita kata rahimakallah ya Syekh Muhammad bin Saleh di atas tadabbur Quran dia sehingga ke saat akhir dia nak meninggal. Semoga Allah Taala rahmati Syekh dan Allah Taala beri kepada kita rahmatnya sentiasa, hidup dalam bersama dengan Quran, hidup ketika nak mati dan selepas daripada kita mati. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya berpindah kepada kisah seorang guru muallimatil atfal, guru pasti. Guru pasti ke guru, yang pentingnya guru kafah lah, senang, guru pendidikan Islam di sekolah rendah ataupun pra sekolah. Kisah ini dia tak sebut nama cikgu ni, tidak disebut nama ustazah ni, tidak disebut, tapi kisah disebut. Dia kata kuntu a'malu muallimah limarhalatir raudah wat tamhidi. Saya ni seorang guru di peringkat pra sekolah, di peringkat pasti. Dia kata semenjak 5 tahun aku ambil berat tentang a'tani bima'anil Quran, ambil berat tentang nak memahami makna Al-Quran. Nak memahami Al-Quran itu ambil berat. Dengar ni para jemaah sekalian, bagaimana tip yang diberi oleh cikgu ni menarik untuk kita semua belajar. Jadi dia kata aku wa atadabbaru qisaris suwar. Aku mula dengan tadabbur ayat-ayat surah-surah yang pendek-pendek, mula daripada Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Yang penting qisaris suwar, mana daripada awal duha sampai ke bawah itu dia panggil qisaris suwar, surah pendek-pendek. Wa arbutul ayat, setiap ayat yang aku baca, cerita kiamat ke, cerita apa ke, aku kaitkan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan pelajar-pelajar aku. Bagaimana kita nak orang panggil nak supaya kita ni hidup dengan jauh Al-Quran tadi, dengan Quran tadi. Buku mana ya buku yang dia bacanya? Dengar ni para pelajar. Wasta'maltu mafatihat tadabburil asyarah. Aku telah menggunakan kaedah bertadabbur yang 10 perkara itu. Kitab Dr. Khalid Al-Lahim dalam kitab dia Mafatihut Tadabbur. Jadi alhamdulillah bifadlillahi azza wa jalla, dengan limpah kurnia Allah azza wa jalla, Abu Anas telah pun baca kitab Mafatih Tadabbur ni kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sudah ada di dalam YouTube, ada dalam Facebook kita pun ada. Saya sudah baca kunci tadabbur. Tulis Mafatih Tadabbur ataupun kunci tadabbur Quran. Ada dalam YouTube. Alhamdulillah. Jadi ustazah ni dengan baca ayat ni dia dapat memahami bagaimana nak menghayati tadabbur Quran itu sendiri. Kata di ustazah kita ni, dia kata bila aku tadabbur Quran, hidup bersama Quran ni, berubah saya punya perangai. Saya berubah, anak-anak aku sendiri pun berubah, anak murid pun berubah. Jadi masya-Allah, kita kata perubahan itu sangat menarik. Sebab apa? Masing-masing terkesan dengan Al-Quran itu sendiri. Kita kata alhamdulillah. Jadi anak murid pun jadi baik dan ia tajawabun, maknanya budak-budak ni bagi respon yang baik. Contohnya bila kita ambil satu ayat, kita baca, kemudian kita dia tak payah terjemah orang Arab ni, kita terjemahkan kalau untuk tempat kita, kemudian kita cuba cari istimbat ayat ni, apa maksud ayat ni, apa dia yang patut kita buat dalam jiwa kita, bagaimana kehidupan kita. Dia kata yatajawazuna. Dulu sebelum aku masuk ke tadabbur ni, aku duk fikir kalau kita baca Quran dengan suara yang kuat tu, itu lebih melekat dalam. Rupanya tidak. Baca bihudu Quran ni tak perlu kita bertempik. Sama jugalah kita nak memahami apa-apa benda, tak perlu kita bertempik. Memadai dengan kita hanya berapa? Dengan kita baca dengan tenang dan memahami. Itu yang penting dalam ilmu tadabbur. Maka di sini pesanan saya, ini penting ni, ibu-ibu ataupun cikgu-cikgu, guru-guru
guru pasti, guru apa ni, dia kata wala ansa an usi akhawatil muallimat. Aku nak pesan kepada saudara-saudaraku guru-guru ni, aku nak pesan ada beberapa perkara dengan ni. Lebih-lebih lagi guru yang di peringkat prasekolah ni. Yang pertama, awan ikhlas. InsyaAllah bila kita buka Quran dengan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata, Allah Ta'ala akan buka hati kita. Wa aduhunna ila sabri. Yang kedua, sabar. Nak dapat tangkap, nak dapat memahami ayat-ayat Allah Ta'ala ni bukan satu benda yang mudah, yang senang, tidak. Yang ketiga, al-ihtisabu fil amali. Kita kena ihtisab. Apa makna ihtisab? Kita kena mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala apa yang kita buat ni. Yang ketiga, la budda, mesti setiap ayat itu kita kait dengan kehidupan, kait dengan alam nyata, alam realiti, alam sebenar kehidupan kita sekarang ni. Jangan duduk mikir besar-besar, tidak. Yang kelima, kita tengok murid kita. Kita tengok murid kita ni siapa. Oleh kerana anak murid ni budak-budak sigar, mana kita kena tengok level dia lah. Jadi sesuai, jangan cakap dengan budak, nak cakap dengan orang tua. Cakap dengan orang tua pun yang tak ada basic pengajian agama ni, berbeza juga dengan kita cakap dengan orang yang sudah ada pendidikan. Tetapi insya-Allah kullama sadaqal qasdu wa bazalal insan apabila kita niat kita baik dan kita dah usahakan yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik hasil daripada pengajian kita kepada Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, itu kisah guru pasti yang mengajar anak-anak pasti pada saat ini. Kita mengatakan alhamdulillah, guru pasti mengajar anak pasti. Guru pasti dia ajar anak pasti. InsyaAllah bolehlah setakat tu. Baiklah para pelajar sekalian, satu lagi kisah muallimatut tajwid. Yang tadi guru budak-budak, yang ni kita ambil kisah guru tajwid. Guru tajwid ni apa dia, ada apa dia kelebihan dia ni. Kata seorang cikgu ni, muallimah juga. Muallimah ni mana guru perempuan, ustazah lah. Dia kata bada'tu hikayati ma'a kitabillah. Aku dah mula fokuskan kehidupan aku ini untuk memahami Al-Quran. Jadi aku dah mula hafal surah-surah yang pendek-pendek, kemudian naik pada surah. Maknanya yang penting dia mula hafal Quran. Yang pentingnya aku cuba nak memahami, cuba nak hafal Quran ataupun nak baca Quran biar aku boleh khatam. Aku tak peduli lambat ke cepat, sikit ke banyak. Yang penting setiap masa bila aku baca Quran, aku nak faham. Satu ayat, satu surah pendek, beberapa ayat. Yang ni kita nak menguasai ayat yang kita belajar itu. Alhamdulillah. Dan saya juga telah mengikuti daurah. Daurah ni macam kursus lah. Kursus tadabbur Quran, kursus mengaji Quran, kursus. Yang penting kursus yang berkaitan dengan Quran. Maknanya kalau kita kata agak semangat sungguh lah, nak semangat sungguh, cikgu, ustazah kita ni nak memahami Al-Quran dengan niat yang begitu baik. Di antara buku yang aku baca, ini sekali lagi diulang dengan cerita yang sama. Di antara buku yang aku baca iaitulah Mafatih Tadabbur Quran, Dr. Khalid Al-Lahim, hafizahullah ta'ala. Buku tu, buku yang saya sebut tadi. Buku ni saya dah baca kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memudahkan urusan. Dan terjemahan pun ada. Kunci tadabbur Quran ada terjemahan walaupun dalam bahasa jiran kita Indonesia, tapi kita boleh faham. Cuma dia ada bisa, kita tak ada bisa, itu je. Jadi alhamdulillah, setelah aku tadabbur, setelah aku perhati, setelah aku belajar, aku telah mendapat banyak manfaat daripada ilmu yang aku belajar itu. Maka di sini aku telah melaksanakan arahan ataupun taujihat daripada kitab kunci tadabbur itu, iaitu yang di antaranya tikrarul ayah wa tardiduha. Sentiasa kita ambil satu ayat yang kita nak faham, kita baca, kita ulang, kita tadabbur, kita perhati dengan hati yang khusyuk.
dengan perasaan yang tenang, jangan gopoh, jangan bagi masa. Tak cukup 10 minit, 15, tak cukup 15, 20, setengah jam. Bagi masa. Dan ulang juga. Kalau boleh daripada subuh ni kita ulang sampai malam nanti. Jangan cepat nak habis. Sabar. Biar kita faham. Jadi apabila aku baca dengan hati yang khusyuk, baca dengan hati yang khusyuk, maka barulah aku sedar, seperti kata di para ulama, Quran ini ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Alhamdulillah. Jadi bila aku dah mula baca ni, alhamdulillah, dapatlah aku tadabbur ayat-ayat itu dengan baik. Sehari demi sehari kita kata, maka tenanglah hati aku, dan aku telah mendapat banyak faedah daripada ilmu Al-Quran yang aku pelajari. Makin hari makin kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kisah muallimah at-tajwid, guru tajwid. Selain daripada dia duk belajar tajwid, duk belajar taranum je, dia lebih nak fokus kepada nak belajar, nak memahami makna Al-Quran itu yang terbaik. Kita kata Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh kata Alhamdulillah. Baiklah, saya ambil satu lagi kisah. Suasana kita pun makin ceria, insya-Allah. Tengok hari pun makin cerah. Jadi para jemaah sekalian, kisah kita ni kisah seorang pendakwah. Ni kisah pendakwah. Nama dia Tariq. Tariqun, ta'alib ra qaf. Tariqun syabun Amriki. Seorang pemuda yang kerakyatan Amerika, tapi dia ni emigran lah, dia ni muhajir daripada Afrika pergi ke Amerika, dan masuk Islam di sana. Kemudian dia jadi pendakwah. Hadahullahu ilal Islam. Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia masuk Islam. Kemudian fasara da'yatan ilad din. Dia jadi pendakwah. Dia masuk Islam, dia jadi pendakwah. Kisah ini dicerita oleh seorang syekh, nama dia Ja'far, Dr. Ja'far Syekh Idris. Seorang alim Sudan, pendakwah. Dia kata seorang Afrika duduk di Amerika, nama dia Tariq. Setiap minggu ada 300 orang masuk Islam. Masya Allah. Setiap minggu berapa orang masuk Islam? 300 orang masuk Islam. Allahu Akbar. Kita ni sepanjang hidup kita ni, berapa orang dah kita Islamkan orang? Sepanjang kita hidup ni, berapa orang kita Islamkan orang yang bukan Islam ni? Berapa orang dah? Masya Allah. Allah Ta'ala beri rezeki kepada Tariq. Takdir Allah SWT, pada musim haji 1421, Tariq telah dijemput oleh Amir Sultan bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Pada masa itu, zaman 1421, sekarang ni 44 dah, 20 tahun lebih dulu lah. Maknanya Amir Sultan jemput untuk Tariq datang menunaikan haji. Pendakwah ni, dia kata, salah orang daripada orang yang ditugaskan oleh Menteri Hal Ehwal Agama, Menteri Haji Syu'un Islamiyah ni, untuk jaga tetamu diraja pada masa haji. Jadi kebetulan pada masa tu Dr. Ja'far Syekh Idris datang juga haji, dan dia bertugas untuk menyampaikan ceramah, pengajian ataupun daurah haji kepada jemaah haji yang datang daripada Eropah dengan bahasa Inggeris. Jadi Dr. Ja'far bagi tahu kepada saya, dia kata, Syekh Tariq, yang aku cerita engkau 300 orang setiap minggu orang masuk Islam tu di Amerika datang tetamu diraja pada tahun ini. Jadi eloklah kalau kamu jumpa dengan dia, kalau boleh kita bagi talk dia, bagi program untuk dia ceramah juga sikit, cari masa-masa yang sesuai di Mina ke di Arafah untuk cerita pengalaman dakwah dia ni. Jadi supaya kamu boleh dengar sendiri daripada mulut dia, bukan dengar daripada saya. Alhamdulillah. Kata di penulis ni, kata, farihtu bihaza farhan aziman, aku sangat gembira kerana dapat peluang untuk bertemu dengan Tariq.
Maka pada petang hari yang ke-8, dia panggil hari Tarwiyah. Petang hari Tarwiyah, biasa dia orang duduk di Mina ni. Tahun 1421 ni, Tariq pun diberi jadual untuk menyampaikan ceramah. Maka dia cerita, dia kata, hina aslam tu, bila aku masuk Islam, dengar ni tuan-tuan ni, bila aku masuk Islam, aku merasai menjiwai agama ini agama yang benar, agama daripada Allah yang tak mungkin kita kurung agama dalam rumah kita, mesti kita sampaikan kepada orang ramai. Jadi bila aku tengok ramai orang Amerika ni kafir, tengok orang lain pun kafir patara Islam, jadi aku dah mula letakkan dalam jiwa aku ni semangat untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi di antara puncanya dia baca surah Abasa wa Tawalla. Ingat tak surah Abasa wa Tawalla? Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kan la inha tazkirah. Jadi surah ni panjang, saya nak ringkas ya. Jadi cerita Abasa wa Tawalla kan, orang buta datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak layan sebab tu sibuk rakyat ketua Quraisy tu kebetulan. Jadi Allah kata wa ma yudrika la'alla yazakka, mu tak tahu boleh jadi dia datang ni nak bersihkan jiwa dia. Dia datang dengan ikhlas. Yang geng-geng pembesar-pembesar tu mari mengacau je tu. Nah. Au yazakka yazakkara fatanfa'u dzikra, ataupun dia dapat ingatan dan peringatan itu memberi manfaat kepada dia. Maka manusia ini terbagi dua. Amma man istaghna. Ada orang bila kita cakap benda dongeng yang benda karut ini tak ada apa ni. Maka yang ni engkau layan. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Ada orang yang betul-betul datang kerana ikhlas, kerana nak masuk Islam. Wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah Taala, fa anta laha. Jadi kata di Tariq, dia kata faqultu fi nafsi, bila aku baca ayat Quran ni, aku buat conclusion keputusan manusia ni ada dua kategori. Satu manusia mustaghnin 'anid din, orang ni orang tak peduli agama, tak nak agama, tak mau. Jadi orang ni kalau kita dakwah dia pun tak ada kesan. Wala yatazakka, memang dia tak nak bersihkan jiwa. Satu lagi manusia sinfun muqbilun, satu kumpulan yang datang memang nak apa? Memang nak kepada kebaikan, nak kepada kebaikan. Yuridu an yatazakka, nak bersihkan jiwa dia. Maka orang ni tanfa'u dzikra, orang ni memberi manfaat. Jadi aku duk fikir orang yang nak kepada kebaikan ni ramai, tapi belum sampai kepada mereka maklumat, belum sampai kepada mereka dakwah. Kita nak menyalahkan mereka pun tak boleh, nak salahkan kita pun kita kemampuan kita juga terhad. Maka Tariq kata, aku dah mula letak satu keazaman, aku nak cari orang-orang yang tadi, yang nak cari tu menja'aka yas'a, yang orang nak cari kebaikan ni ramai. Jadi aku buat keputusan. Jadi saya ringkaskan cerita, buku ni panjang lagi lah. Dia kata, aku pun bila jumpa dengan orang putih ni, orang bukan Islam ni, aku akan tanya, how are you, tanya dia, tahu tak tentang Islam? Dia kata tahu, aku tak berminat. Aku tak layan orang ni. Mana biarlah, okey, goodbye. Tapi bila aku tanya dia, nak tahu tentang Islam? Dia kata nak. Boleh aku cerita? Boleh. Dia pun cerita tentang Islam. Cerita sekejap, nampak dia senyap, respon, buat tak tahu je. You nak dengar lagi ke? Tak payah. Okeylah. Okey, terima kasih. Thank you. Pergi. Kumpulan yang ketiga, bila kita cerita tentang Islam, dia berminat. Nak tahu lagi. You nak dengar lagi tak tentang Islam? Nak? Okey. Petang ni you free tak? Free. Pukul sekian-sekian, dia bagi kad Islamic Center di Amerika. Ni
petang ni kau datang jumpa aku di tempat ni, di pusat dakwah ni, Islamic Center. Alhamdulillah, ramai yang datang. Bila kita cerita, bagi risalah, bagi penerangan, alhamdulillah, dia kata lebih kurang 300 orang seminggu masuk Islam di bawah dakwah tarik. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, 300 orang usbu'iyan setiap minggu Allah Ta'ala beri pada dia. Jadi kita kata alhamdulillah, orang bukan Islam masuk Islam mengkaji Al-Quran, baca surah Abasa. Kita ni baca surah Abasa daripada kita budak lagi. Tak fikir pula manusia ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan mustaghnin yang tak peduli dengan agama. Kalau kita cerita pun dia marah dengan kita. Satu kumpulan lagi kita kata alhamdulillah, orang yang mencari apa? Mencari di manakah kebenaran itu yang mereka nak. Kita kata mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita jiwa yang tenang dan berusaha untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada semua orang, insya-Allah. Baiklah, setakat itu dulu kisah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, insya-Allah.